KPM. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Ini adalah Cergas Bersama Jurulatih. Hari baru dan juga episod yang baru akan kami bawakan beserta dengan peralatan yang baru untuk kita usahakan. Dan lebih penting, kita akan bersama dengan seorang lagi jurulatih baru. Kabarnya, bukan calang-calang, dibesarkan dan bekerja sepenuhnya di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan juga merupakan antara individu penting dalam melahirkan ramai sekali bakat dalam satu lagi sukan yang boleh mengharumkan nama negara kita. Okey, tapi sebelum kita perkenalkan, seperti biasa, saya ingin berpesan kepada anda semua, adik-adik di rumah, untuk terus ikuti aktiviti yang kita lakukan, Cergas Bersama Jurulatih, bersama dengan peralatan-peralatan sukan yang digunakan, berbeza setiap episod dan pastikan aspek keselamatan, keadaan persekitaran tempat kita melakukan latihan itu selamat dan juga bersih. Bukan apa, dalam kita untuk mendapatkan kecergasan dan yang paling penting adalah untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan. Okey, follow segala SOP dan yang paling penting terus kekal bersama kami untuk 30 minit ini kerana Cergas Bersama Jurulatih kita mulakan sekarang. Okey, seperti yang dijanjikan, inilah jurulatih baru untuk bersama dengan kita selama 6 episod di Cergas Bersama Jurulatih. Assalamualaikum Coach Syaril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat datang ke Cergas Bersama Jurulatih. Mungkin kita nak mulakan dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada adik-adik kita di rumah. Okey, saya merupakan nama penuh saya Muhammad Syaril bin Syahidan. Suka je biasanya budak-budak panggil saya Coach Syaril lah. Okey, dan saya sudah berkhidmat di Bukit Jalil. Belajar di Bukit Jalil dan sekarang juga sudah berkhidmat di Bukit Jalil sebagai jurulatih selama 12 tahun. Mungkin jurulatih tu, tapi jurulatih sukan apa tu? Mungkin nak tahu kan? Silakan. Okay. Saya merupakan jurulatih squash di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan juga jurulatih kebangsaan. Untuk pasukan senior lah. Maksudnya sebagai pemain squash juga? Sebagai pemain dan juga sebagai jurulatih lah. Kalau kita nak cerita berkenaan dengan sukan squash, sebab ini pertama kali lah sukan squash ini dibawa bersama dengan kami di Cergas Bersama Jurulatih. Kalau tak sebelum ni, olahraga, hoki, kriket, sukan-sukan yang biasa kita tahulah. Squash ni, siapa antara pemain-pemain ataupun atlet-atlet yang telah dilahirkan di Sekolah Sukan Malaysia ni? Okey, sebenarnya squash ni memang terkenal di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Memang kita Sekolah Sukan Bukit Jalil ni produce atlet squash. Yang paling sekarang ni kita ada Azlan Skandar dahulu Azlan Skandar, Nafiz Zuadana yang akan bersama kita nanti. Okey. Enjau yang juga remaja dunia, juara remaja dunia dan ramai lagi lah. Okay, maksudnya kita tidak ketandusan bakat lah dalam sukan betul. ni. Dan ini antara individu yang melahirkan ramai juga bakat juga turut bermain sukan squash di Malaysia ni. Okey Coach, hari ini Cergas Bersama Jurulatih cabarannya adalah bersama dengan peralatan. Apa peralatan yang Coach akan kenalkan? Okey, hari ini special sikit. Okey, hari ini special sebab dia mencabarlah daripada sebelum-sebelum ni kan. Setuju. Mencabar sikit. Kita akan menggunakan Bosu Ball. Bosu Ball? Ya. Nampak macam pernah dengar ataupun pernah dengar tapi mungkin saya tak pernah buat lah. Tapi mungkin itu antara cabarannya, tak apa. Nanti Coach akan perkenalkan. Tapi seperti biasa Coach, sebelum kita melakukan aktiviti-aktiviti utama, kita mulakan dengan pemanasan badan. Coach dah bersedia? Boleh. Okey, jom kita mulakan sekarang. Alright. Saya akan tunjukkan 2 jenis warm up untuk persediaan untuk melakukan aktiviti. Okey, kerana hari ini kita akan banyak fokuskan kepada bahagian atas. Okey, 4 exercise yang akan saya tunjukkan. Okey, untuk warm up yang pertama ialah arm swing. Okey, arm swing di mana semua aktiviti warm up kita akan lakukan di atas Bosu Ball ini. Okey, dalam satu masa itu kita akan cuba untuk kawal. Okey. Kalau kita lihat di sini, kita perlu naik dulu. Cuba imbang dahulu. Okey, cuba imbang. Okey. So, yang pertama kita akan buat arm swing. Alright, arm swing kita cuba balance.
Alright, kemudian depakan tangan. Okey, kemudian kita alihkan tangan kiri ke bahagian tepi dan cuba tekan. Okey, so supaya kita akan dapat merasa di bahagian shoulder kita. Alright, kemudian depa lagi dan pusing lagi ke bahagian kiri. Okey, lakukan aktiviti ini sebanyak 10 kali. Okey, sentiasa bergerak. Okey, untuk warm up, kita pastikan semua aktiviti adalah bergerak. Okey, baik, jelas. Okey, mudah saja depa cuba balance di atas bosu ball ini. Okey, kerana setiap aktiviti yang kita akan buat akan melibatkan bahagian core. Okey, teruskan. Okey, kita lihat apakah yang fungsi yang kita akan dapat lihat keberkesanan dia apabila melakukan warm up, iaitu arm swing. Alright. Mula-mula kita lihat, cuba kawal dahulu. Okey, di atas balance dan depakan tangan. Okey, cuba balance. Okey, alright. Kita lihat macam mana. Okey, kita bagi tekanan dekat sini. Alright. Jelas, dalam satu masa cuba balance. Bila kita balance, kita juga working on bahagian kaki. Okey, dia cuba balance dan juga bahagian core. Nampak? So, dapat 2 in 1. Apabila kita melakukan exercise menggunakan bosu ball. Alright, okey, jelas. Okey, itu adalah exercise warm up yang pertama yang menggunakan bosu ball, iaitu arm swing. Alright, okey, sebelum kita melakukan aktiviti kita pada hari ini, saya ingin memberikan 2 tips keselamatan sebelum kita melakukan aktiviti ini. Okey, yang pertama iaitu pastikan kawasan latihan yang ingin dilakukan mestilah clear dan tiada apa yang boleh menghalang semasa untuk mengelakkan bahayalah kawasan itu. Okey. Yang kedua, pastikan warm up yang cukup sebab kita selalu tengok warm up tak cukup ni akan memberikan kesan. So bila warm up yang cukup, jantung kita akan ready dan otot-otot kita juga akan ready untuk melakukan aktiviti yang berintensiti tinggi seperti ini nanti. Alright, okey. Kita teruskan dengan aktiviti yang pertama kita, iaitu push up menggunakan bosu ball. Okey. Sudah biasa kan dengar perkataan push up, tapi hari ini berbeza sedikit dan sedikit cabaran apabila melakukan push up. Okey, so saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukan push up menggunakan bosu ball. Sangat simple, sama saja seperti yang awak nampak push up tu, tapi hari ini saya akan tunjukkan bagaimana nak gunakan bosu ball ni. Okey, yang pertama, sama, tangan perlu lurus. Okey, di atas bosu ball, pastikan kedua kaki dibuka seluas bahu dan badan lurus. Alright, saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukan push up. Okey, pastikan turun sehingga menyentuh bosu ball ini. Okey, simple saja. Turun, jangan laju sangat. Okey, dengan hanya sederhana saja. Alright. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana pergerakan ataupun cara melalui sisi supaya anda semua boleh nampak keadaan badan saya lurus dan bagaimana tangan saya bengkok. Okey. Okey, pastikan straight. Tengok pandang di hadapan. Alright. Okey. Jelas? Okey, saya akan minta dua pembantu saya ini tunjukkan dan saya akan terangkan apakah otot-otot yang digunakan semasa melakukan push up menggunakan bosu. Okey, silakan. Alright. Okey, tengok. Tangan lurus. Okey. Badan straight, kaki dibuka. Seluas bahu. Okey. Cuba buat perlahan. Tak perlu tergesa-gesa. Okey. Jelas? Okey, kalau adik-adik tengok ataupun perasan, okey, tangan Daniel
sedikit terketar. Kita tengok sebab apa? Dia cuba untuk balancekan semasa melakukan aktiviti push up. So inilah cabaran yang kita gunakan untuk melakukan push up yang menggunakan Bosu Ball ini. Alright. Okey, jelas? Itu adalah aktiviti pertama kita, iaitu push up menggunakan Bosu Ball. Okey, baiklah, kita teruskan aktiviti yang kita kedua. Okey, tadi kita buat push up kan. Hari ini kita tambah sikit cabaran dia, iaitu exercise kedua dinamakan alternate push up. Okey, simple, sama saja push up tapi ada sedikit saja sedikit beza dia. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, secara ringkas bagaimana untuk membuat alternate push up. Okey, tengok ya. Satu tangan di atas Bosu Ball, satu tangan lagi di lantai. Sama kedudukan, push up sama, dibuka seluas bahu. Okey, apa yang kita lakukan? Simple sahaja. Turun push up. Okey, tangan lurus balik. Dua-dua tangan di atas Bosu Ball. Kaki ditutup. Okey, buka. Tangan di bawah, tangan kanan pula di bawah. Okey. Simple saja, sama saja macam push up tadi. Tutup balik, buka. Okey, bengkokkan siku sehingga menyentuh menyentuh lantai, hampir-hampir dengan lantai. Alright. Okey. So apa yang anda lihat tu ialah alternate push up. Okey, very simple. Okey. Silakan. Okey, sama Kita lihat kedudukan sama seperti push up tadi exercise pertama. Badan sentiasa lurus. Okey, tak ada bengkok-bengkok ke. Alright. Kita lihat bukaan kaki seluas bahu. Okey. Turun sampai bawah. Alright, simple saja. Okey. Bagus. Okey, kita lihat di sini apa beza normal push up tadi ialah tangan di lantai. Okey, tangan di lantai itu akan memberi tekanan. Sekali lagi, tunjuk. Okey, so tangan di lantai itu yang akan beri sedikit tekanan lah. Kalau tadi push up normal dua-dua berfungsi, sekarang ni kita lebihkan. Okey, masa otot-otot di bahagian tangan di lantai. Okey, simple kan? Okey, semua push up ni benda yang adik-adik semua dah tengok, tapi sedikit cabaran apabila menggunakan Bosu Ball ini. Okey, so itulah exercise kedua kita, iaitu alternate push up. Alright, okey, kita tinggal dua lagi exercise yang akan saya tunjukkan hari ini. Okey, so yang ketiga ialah shoulder press. Berbeza sedikit dan masa yang terlibat juga beza sikit. Okey, saya akan tunjukkan dahulu bagaimana untuk melakukan shoulder press. Okey, sama saja letakkan dua tangan. Apa-apa tangan mesti letak dulu atas Bosu Ball ni. Alright. Kedua-dua kaki dibuka seluar bahu dan bengkokkan sedikit lutut. Okey, kemudian cuba pandai ke bawah. Simple saja. Bengkokkan siku ke bawah. Alright. Tak perlu laju-laju, cuba control. Okey, tengok dah. Okey, terketar-ketar sikit lah saya cuba kerana kita cuba balance kan. Alright, saya akan tunjukkan bagaimana cara di sebelah sisi saya.
Okey, so lihat keadaan tangan saya lurus, sentiasa lurus. Okey. Alright, the lutut dibengkokkan sedikit. Okey, kita tengok saya gunakan hujung kaki untuk dapatkan balance. Okey, simple, bengkokkan siku saja. Sebab kita memfokuskan pada otot tangan. Alright. Okey. Jelas, mudah. Okey, saya buat benda-benda ni semuanya asas dan memang adik-adik semua boleh buat di rumah. Okey. Alright, saya teruskan dengan dua sahabat saya akan tunjukkan dan saya akan tunjukkan di manakah otot-otot yang berfungsi semasa melakukan aktiviti shoulder press. Alright. Okey, jelas kita lihat di sini ialah masa tricep, masa shoulder di bahagian shoulder dan juga upper chest upper chest. Inilah fungsi dia kalau kita lihat apabila melakukan shoulder press. Kalau nak kuat bahagian ni, inilah exercise dia. Okey, pastikan lutut, kedua-dua lutut dibengkokkan. Hujung kaki dinaikkan sedikit supaya kita akan dapat balance. Okey, semasa melakukan aktiviti ini. Alright. Tengok tangan shaking tangan shaking sebab Dennis sekarang cuba untuk mengawal. Okey, jadi masa-masa ini juga terlibatlah. Okey, tapi yang fokus kita kepada shoulder shoulder tricep. Alright. Okey, terima kasih. Okey, so semua ni atlet ni kuatlah. Kira kuatlah. Maknanya sesuai lah untuk melakukan aktiviti ini. Alright, okey. Itu adalah aktiviti ketiga kita, iaitu shoulder press. Okey, baiklah. So, macam mana? 3 aktiviti kita dah selesai. Jadi, kita ada satu lagi aktiviti terakhir, iaitu tricep dips. Okey? Mudah juga, simple. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukannya. Alright. Yang pertama, pastikan bola ataupun bosu ball ini berada di belakang kita. Okey, kemudian turun dan pastikan kedua-dua tangan ini berada di atas bosu ball. Bengkokkan lutut dan menggunakan hujung tapak sebagai kita punya untuk seimbang semasa melakukan aktiviti ini. Alright. Adik cuba teka di manakah otot yang berfungsi semasa melakukan aktiviti ini. Okey. Cuba teka di mana sebelum saya bagi tahu nanti. Alright. Okey. Simple, turunkan ataupun bengkokkan siku, kemudian naikkan straight balik. Okey, jangan bengkokkan badan. Badan mesti lurus. Okey, semasa aktiviti ini kita akan dapat rasa di manakah otot yang terlibat. Okey, jelas? Alright. Okey. Ini orang kata paling senang lah. Aktiviti yang paling senang yang adik-adik boleh buat untuk kuatkan otot. Saya tak beritahu lagi otot apa. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Cuba adik-adik teka. Okey. Sekali lagi, sahabat saya akan tunjukkan. Okey, lepas ni saya akan beritahu apakah otot utama yang terlibat semasa melakukan tricep dips. Alright. Okey. Kita lihat di sini. Okey. Nampak sini, dah naik dah. Kalau kita fokus kat ini, dah naik dah masa dia. Okey, inilah otot yang terlibat semasa melakukan aktiviti tricep dips. Okey, nampak dah besar sini. Okey, inilah function dia fungsi apabila lakukan exercise ini. Okey, nampak kaki dia menggunakan hujung bengkok 90 darjah untuk dapatkan keseimbangan semasa melakukan aktiviti ini. Alright. So, baik. Terima kasih, Wan. Okey, Daniel sekali lagi tunjuk. Mungkin adik-adik nak tengok sekali lagi macam mana nak buat. Okey. Okey, sama saja saya cakap tadi. Bengkokkan lutut. Okey, menggunakan hujung kaki sebagai untuk keseimbangan. Alright. Kita lihat di sini masa tricep ni dah keras kat sini pasal inilah kegunaan untuk exercise ini. Okey, jelas. Alright, baiklah. Jadi 4 exercise yang saya telah tunjukkan
menggunakan bosu bol untuk kekuatan di bahagian atas badan. Okey, terima kasih. Okey, trivia kita pada hari ini sedikit berbeza kerana pada hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan kepentingan keseimbangan badan dalam kita melakukan kehidupan. Kita ingin berjalan, berlari ataupun melakukan sebarang aktiviti sangat-sangat penting untuk ada keseimbangan dan lebih penting lagi untuk kita melakukan pelbagai senaman variasi latihan untuk menguji keseimbangan. Antaranya adalah seperti bosu bol ini dan sangat penting untuk kita menjalani kehidupan dalam aspek keseimbangan ini, terutamanya pada golongan dewasa, terutama pada mereka yang terdedah kepada risiko dalam sakit strok. Dan lebih penting untuk mereka yang kategori obesiti untuk mempunyai keseimbangan badan yang penting sebab ianya boleh membantu untuk kita melakukan dan juga menjalani kehidupan seharian. Lakukan pelbagai senaman, lakukan pelbagai aktiviti yang menguji keseimbangan badan kita. Dan sebab itu penting untuk kita ada satu core ataupun abdomen, otot abdomen yang kuat dan juga seimbang kerana boleh membantu kita untuk melakukan pelbagai aktiviti harian. Itu sahaja trivia kita pada hari ini. Okey, adik-adik, macam mana exercise tadi? Kita sudah buat 4 exercise. Jadi, lepas habis, apa kita perlu buat? Cooling down. Okey? Jadi, saya akan tunjukkan okey, bagaimana untuk melakukan cooling down. Okey, 2 contoh saya bagi. Okey, bukan mana awak buat 2 . Cuma hari ini saya akan tunjukkan 2 contoh untuk cooling down di bahagian tangan. Alright, yang pertama ialah shoulder. Okey, renggangan shoulder. Senang saja, satu tangan di atas bosu bol, satu tangan di atas lantai. Okey, ini aja untuk support saja. Alright. Cuma perlu regangkan okey supaya kita dapat rasa di bahagian shoulder di sini. Okey. Okey, buat dalam 10 hingga 15 saat. Kemudian tukar di tangan kanan pula. Okey, sama sahaja, satu tangan di lantai, satu tangan di bosu. Okey, cuba regangkan. Okey, cuba tahan selama 10 hingga 15 saat. Okey, so adik-adik boleh buat dalam 3 set. Okey, supaya dapat kita dapat regang. Tadi kita banyak buat exercise bahagian tangan kan. Jadi kita perlu regang tu lama sikit supaya kita dapat hilangkan stres di bahagian tangan. Alright, okey. Kita lihat lagi contoh. Okay, kita lihat walaupun kita buat cooling down badan ataupun dalam keadaan baik. Okey, jangan bongkok sangat. Okey, pasal ni adalah tulang belakang kita kena perlu jaga. Okey, kita akan dapat rasa. Okey, tukar dalam masa 10 saat hingga 15 saat kita boleh tukar. Okey. So kita lihat kat sini. Okey. So bila melakukan ni kita akan dapat rasa di bahagian tangan. Okey, kita akan dapat juga rasa di bahagian belakang. Okey, mudah saja. Okey, jadi itulah cooling down yang pertama kita iaitu renggangan di bahagian shoulder. Alright. Barulah saya tahu sebenarnya banyak sekali kegunaan bosu bol ni bersama dengan senaman yang diberikan oleh Coach Syaril. Coach, mungkin sedikitlah kesimpulan boleh kita berikan objektif pembelajaran daripada exercise yang diperkenalkan ni. Okey, tadi saya tunjukkan 4 exercise yang memfokuskan untuk membina kekuatan di bahagian atas. Okey. Okey, selain itu dengan bosu bol ini juga kita boleh
membina kekuatan dari segi teras dan juga kekuatan seimbang. Ya. Itu yang fokus kita pada hari ini. Okey, maksudnya kalau adik-adik di rumah tu yang baru saja berjinak-jinak dengan baseball ni, apa saranan coach lah? Okey, seperti yang saya tunjukkan tadi, kita tidak memerlukan apa-apa peralatan seperti dumbbell. Okey. Jadi ini adalah asas adik-adik yang baru nak orang kata berjinak-jinak lah dengan baseball ni, kita boleh cuba exercise yang saya tunjukkan tadi. Ya. Okey coach, terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Daniel dan juga Nafizwan. Ini juga merupakan pemain squash kebangsaan sebenarnya kedua-dua mereka ini, dan kalau mana yang tahu dengan sukan squash ni memang cukup kenal lah dengan ketiga-tiga individu ni. Akan kami perkenalkan lagi sebab kita ada lagi 5 episod bersama dengan Coach Syahril dan juga rakan-rakan di sini. Coach, seperti biasa, kita tinggalkan dengan kata-kata semangat buat adik-adik kita. Okey, pastikan anda konsisten dan trust the process. Okey, kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Bye. Didik TV KPM